Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Okey, semua tadah tangan. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Murid-murid, berdasarkan gambar yang kamu lihat ini, apakah yang sedang berlaku? Ada lori barang, okey? Ada kotak-kotak, ada orang mengangkat kotak. Pindah rumah. Okey. Baik, apakah kaitan pindah dengan tajuk kita hari ini? Baiklah, tajuk kita hari ini ialah Hijrah membawa rahmat. Pindah, hijrah. Okey. Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah. Okey. Disampaikan oleh Ustazah Anisah Ahmad. Okey, kita teruskan. Baik, hijrah membawa rahmat. Okey. Dalam buku teks pendidikan Islam, kamu boleh buka muka surat 134 hingga 139 untuk tajuk hijrah membawa rahmat. Okey, bidang sirah. Okey, standard kandungan 5.1, standard pembelajaran 5.1.1 hingga 5.1.6. Okey, Ustazah bahagikan tajuk ni pada dua siri. Okey, ini siri pertama. Okey, kita lihat objektif dan kriteria kejayaan. Okey. Untuk siri pertama, Ustazah harap kamu dapat menerangkan pengertian hijrah dengan betul. Kedua, kamu dapat menerangkan 3 antara sebab yang mendorong hijrah ke Madinah dengan betul. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah dengan betul. Okey. Kita teruskan. Okey, maksud hijrah. Okey. Apa maksud umum untuk hijrah? Okey, hijrah tu kan pindah. Okey. Hijrah ialah perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey, itu maksud secara umum lah. Baik, Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Okey, hijrah ni bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okey. Baik, rentetan peristiwa. Okey. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah? Okey. Musyrikin Mekah, orang bukan Islam di Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Okey. Mereka tak suka dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Baik. Mereka menggunakan kekerasan untuk menyekat dakwah Islam. Okey, umat Islam menerima ancaman dan seksaan. Orang bukan Islam iaitu musyrikin Mekah ni menyeksa umat Islam. Okey. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Tambah-tambah lagi, penduduk Madinah juga mempelawar Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, dan penghijrahan ini adalah rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Kalau musyrikin Mekah, orang bukan Islam tahu, macam-macam lagi lah ancaman dan seksaan akan diterima oleh umat Islam. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, selepas itu barulah berlaku penghijrahan para sahabat baginda dari Mekah secara berperingkat dan rahsia agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Baik, untuk pengetahuan kamu,
antara sahabat yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah ibni Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair. Okey. Hijrah Nabi Muhammad SAW, hijrah di zaman Nabi Muhammad SAW, okey, ada dua, iaitu pada tahun kelima kenabian. Hijrah pertama umat Islam ni ke Habasyah. Okey, kemudian berlaku lagi hijrah kedua ke Habasyah. Okey, ni hijrah pada zaman Nabi Muhammad SAW lah. Okey, ni sebagai penambahan ilmu pada kamu. Baik, yang kedua adalah hijrah ke Madinah yang akan kita pelajari. Okey, hijrah dari Mekah ke Madinah berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian bersamaan 12 dan 13 September 622 Masihi. Okey. Baik. Sebelum berhijrah, Nabi Muhammad SAW merancang penyusunan yang sangat teratur agar hijrah tu berlaku dengan sangat lancar lah. Okey. Baik. Okey, ni individu-individu yang terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Okey. 4 orang, 4. Okey. Yang pertama Abdullah bin Uraiqid. Okey. Abdullah bin Uraiqid diupah menjadi penunjuk jalan. Okey. Memilih jalan jauh dan mencabar. Kerana jarang dilalui oleh orang ramai. Apa tujuannya? Untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki oleh mereka. Sebab tu kena pilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Okey. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Okey. Seorang pemberi maklumat berkaitan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Sur. Okey, apa tujuan dia? Untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Okey, yang ketiga siapa? Okey, Asma binti Abi Bakar. Tugasnya untuk menghantar makanan. Tujuan dia untuk memastikan bekalan makanan yang mencukupi. Okey nah. Baik, seterusnya adalah Amir bin Fuhairah. Okey. Ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Apa tujuannya? Untuk mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan makanan mencukupi untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, ini perancangan. Baik, kita teruskan. Ini adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kita pergi satu persatu. Okay, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda menggunakan burdah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda dapat melepaskan diri dan menuju ke rumah Abu Bakar. Okey. Kemudian baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang berada di selatan Mekah. Seterusnya, sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW akan dihadiahkan 100 ekor unta. Ini tawaran yang diberikan oleh kaum musyrikin Mekah pada sesiapa saja yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW, dan akan dihadiahkan 100 ekor unta. Okey, seterusnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bermalam di Gua Sur selama 3 malam. Okey. Kemudian Suraqah. Suraqah yang mendengar tawaran tu oleh kaum musyrikin Mekah tu, dia pun menjejakilah Nabi Muhammad SAW, berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, tetapi tidak berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kemudian seterusnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Quba, dan Nabi Muhammad SAW membina masjid di Quba.
Kemudian pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, disambut dengan riang gembira oleh penduduk Madinah. Okey, berselawat dan sebagainya lah. Okey. Kemudian apa yang Nabi Muhammad SAW buat di Madinah? Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin? Okay, Muhajirin adalah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian siapa pula Ansar? Ansar ialah penduduk Islam yang tinggal di Madinah. Okay. Kemudian Nabi Muhammad SAW membina Masjid Nabawi dan menjadikan Madinah sebuah negara Islam dan juga digelar sebagai kota yang bercahaya, Madinatul Munawwarah. Okey, kita teruskan. Okey, kita sampai kepada puji minda. Habis siri 1 untuk tajuk hijrah membawa rahmat. Okey, cuba kita uji minda dengan mengisi tempat kosong. Okey, cuba ya anak-anak. Okey, hijrah bermaksud apa? Cuba pilih perkataan atau ayat di sebelah kiri kamu. Okey, hijrah bermaksud berpindah. Okey, dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, yang kedua, hijrah Rasulullah SAW bermaksud apa? Perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari mana? Dari Mekah ke Madinah yang berlaku pada tahun ke-14 kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, mereka keluar secara berperingkat, teratur, tersusun, dan secara apa? Supaya kaum musyrikin tidak mengetahuinya. Secara rahsia. Baiklah, peristiwa hijrah ini memberi kesan yang besar terhadap penyebaran Islam dan kehidupan umat Islam sehingga kota Yasrib atau Madinah itu digelar sebagai kota yang bercahaya. Okey, bagus murid-murid. Okey, sebagai rumusan dan kesimpulan untuk siri 1 hijrah membawa rahmat ni, kita mestilah menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita dan contoh teladan. Contohnya apa yang Ustazah sebut tadi? Okay, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, kita mesti ada perancangan yang teratur, mesti ada strategi. Okay, sekian dulu daripada Ustazah Anisa binti Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa ya, like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.